Menurut laporan, ada laporan lagi saya. Laporan kali ini lebih menggemparkan apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dilaporkan bakal memanggil Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung siasatan ke atas keuangan parti itu. Ini disahkan oleh SPRM saya. Ini disahkan oleh SPRM sebagaimana yang dilaporkan oleh Akhbar dan New York Times. Tan Sri Muhyiddin juga akan dipanggil dalam tempoh terdekat. Ini kerana kenyataannya akan dirakamkan mengenai dakwaan wang sejumlah 300 juta yang diterima oleh parti tersebut. Memang pun kita timbul tanda tanya pada kita, timbul persoalan. Sebab kalau nak katakan derma, adalah saya tengok ada bloggers, ada yang buat live, dia kata bahawa ini dalam parti PBM cuma tinggal dalam 30 juta lagi lah semua. Itu bukan persoalan kita. Yang menjadi persoalan setelah dibentangkan kira-kira keuangan parti tersebut pada tahun 2020, 2021, parti itu menerima sumbangan sejumlah ratusan juta. Kerana saat itu rakyat susah. Saat itu sekitar tahun 20, tahun 2021, rakyat ada yang angkat bendera putih nak makan pun tak ada dah duit. Ada yang bunuh diri, perniagaan merudum. Tapi mana, syarikat mana ataupun siapa, individu mana yang punya wang yang boleh menderma segitu banyak sampai ada yang 100 ribu lebih, 100 juta. Bukannya 100 ribu, 100 juta, ratusan juta. Katanya sampai Tan Sri Muhyiddin akan dipanggil untuk dirakam kenyataannya oleh pegawai SPRM mengenai dakwaan 300 juta yang diterima oleh parti tersebut sebagai dana politik daripada kontraktor yang dianugerahkan projek ketika pentadbirannya. Itu keadaan saya. Jadi sumber SPRM mengatakan 2 akaun bank milik Bersatu dengan jumlah baki 40 juta sudah pun dibekukan. Ada baki lagi 40 juta. Ini bukan soal 40 juta baki itu saya. Isunya adalah sebelum itu dah dibelanjakan, katalah 200 juta misalnya. So datang dari mana sumber 200 juta? Itu yang jadi persoalan. Hasil pemeriksaan menunjukkan semua penyumbang pada parti terbabit adalah kontraktor yang menerima kontrak kerajaan ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin. Ini menurut kenyataan daripada SPRM, dan dilaporkan kontraktor tersebut telah pun dikenal pasti selepas SPRM menyiasat beberapa akaun. Lepas dia menyiasat akaun milik Parti Bersatu yang dibekukan hujung bulan lepas, mereka mula memanggil kontraktor-kontraktor yang dikatakan terlibat. Jadi Bersatu sebelum ini melaporkan menerima hingga 300 juta sebagai dana politik. Susulan persetujuan dibuat dengan beberapa pemimpin parti termasuk mereka yang berkhidmat di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin. Dia katanya ada 15 individu. Terdapat 15 individu termasuk pimpinan Bersatu dan pihak kontraktor sudah pun dipanggil untuk dirakamkan kenyataan. Mana bukan akan dipanggil, sudah pun dipanggil. Sudah 15 orang saudara yang dipanggil untuk SPRM siasatannya. Memanglah ada nama-nama lain, saya fikir saya tak mau saya melihat keadaan begini, apa kenyataan daripada SPRM. Lebih saya tak nak tambah. Itu biarlah mereka melakukan siasatan. Sebab sekarang ni saudara, bukan sikit-sikit. Saya dipahamkan ada lagi. Jadi lepas dia soal siasat, 15 dah siasat dah saudara. Kemudian tambahan lagi siasatan, panggil Tan Sri Muhyiddin, panggil pimpinan-pimpinan tertentu dalam kerajaan, barulah ada tangkapan. Saudara, SPRM ni dia buat kerja secara jelas-jelasnya, bukan dia buat main-main. Dia tak mau lagi pengalaman sudah tu main cekup begitu saja sekarang ni. Bagi kata ini terdahulu semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan akan ada pemimpin semasa pentadbiran Perikatan Nasional yang akan disiasat oleh SPRM. Kerana ada banyak kerosakan yang dilakukan sewaktu pemerintahan terdahulu. Memang katanya ada kebenaran semasa Kerajaan Barisan Nasional, ada ketirisan dan kes terbabit seperti awal NDB. Tapi masa pemerintahan Perikatan Nasional
ada banyak kerosakan, kata Datuk Seri Ibrahim. Ini beliau menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen daripada Putrajaya, Dr. Muhammad Radhi Jidin. Saya melihat di parlimen sekarang ni, maka ahli-ahli parlimen daripada pembangkang khususnya, tentulah mereka akan berusaha atau menggunakan platform di parlimen untuk mencabar dan sebagainya. Tapi saya lihat tadi sewaktu Datuk Seri Ibrahim memberi menjawab segala persoalan berhubung tentang korupsi ini, saya tengok di belakang beliau, wajah di belakang beliau adalah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saya nampak dia relax. Saja, senyum saja. Artinya dia tahu. Dan di belakang Datuk Seri Saifuddin tadi adalah Datuk Azlina Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal undang-undang. Jadi undang-undang dia tahu apa yang mereka tentu tahu. Saya yakin pimpinan kerajaan sudah pun mengetahui siapakah mereka yang bakal menjadi kluster mahkamah. Bagi saya welcome. Sebab menurut Ketua Putrajaya SPRM Tan Sri Azam Baki juga telah pun menyatakan bahawa pihaknya akan melakukan siasatan secara telus dan profesional serta tidak memilih sesiapa pun. Dia tidak akan menyebelahi mana-mana pihak. Menurut Tan Sri Azam Baki, siasatan sedang dijalankan dan beberapa saksi akan dipanggil untuk memberi kenyataan. Itu bukan kenyataan saya, saudara. Kenyataan Tan Sri Azam Baki. Katanya, saya berharap umum akan memberi. Mana umum itu warga, saudara. Kata Tan Sri Azam Baki, saya berharap umum akan memberikan ruang untuk SPRM membuat siasatan dan tidak membuat sembarang spekulasi tentang kes ini. Itu kata Tan Sri Azam Baki. Hari ini beliau buat kenyataan lah, dan beliau memberi jaminan segala siasatan akan dijalankan without fear of favor, ataupun tanpa sebarang ketakutan atau menyebelahi mana-mana pihak. Kepada SPRM, kita mengalu-alukan itikat. Semangat. Saudara Muhammad Ghazali menang sangkutlah kontraktor dipecah lubang. Ini sebenarnya memang sangkutlah sebab kontraktor dah pecah lubang. Ini sebenarnya itu cara SPRM. Dia cari dulu tengok kontraktor. Dia panggil kontraktor, kamu gini. Kamu kena nyatakan. Kamu dah bagi tak? Malam-malam kali pertama, kali kedua, kali ketiga, akhirnya bila mengaku. Bila mengaku pecah lubang lah semua tu. Bertagabu lah ceritanya. Jangan lupa saudara, 15 dah kena panggil. Saya tak maulah melanjutkan isu ini, ya saudara.